Baik, COVID-19 telah meragut lebih 35,000 nyawa penduduk Malaysia. Dalam kalangan yang pulih pula, ada yang mengalami kesan long COVID yang berterusan antara 3 hingga 6 bulan selepas sembuh. Dan antara gejala yang dialami ialah cepat letih dan juga mengalami masalah tidur. Tetapi sehingga kini pelbagai kajian masih lagi dijalankan oleh penyelidik termasuk mengenai pasti kesan COVID-19 terhadap mereka yang dijangkiti. Dan terbaru, kajian daripada Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat mendapati berlaku peningkatan kes diabetes yang ketara dalam kalangan golongan berusia 18 tahun ke bawah. Dan kajian tersebut mendapati risiko diabetes adalah 166% lebih tinggi dalam kalangan kumpulan yang pernah dijangkiti virus tersebut berbanding mereka yang tidak dijangkiti. Kalau lihat ada 116% peratusan ataupun risiko lebih tinggi berbanding kumpulan yang mengidap jangkitan virus respiratory pra-pandemik. Dan saya kira untuk mengulas lanjut bersama di Thailand ketika ini Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia UPM. Prof, adakah dapatan peningkatan risiko diabetes dalam kalangan pesakit dan juga bekas pesakit COVID-19 kanak-kanak ini dapat dilihat dengan peningkatan pesakit kategori 4 dan 5 dalam kalangan kanak-kanak? Secara umum kalau diperhatikan kepada data di Malaysia, kita tidak dapat membuat rumusan lagi kerana tidak ada keputusan yang tepat. Namun berdasarkan apa yang telah didapati di Amerika Syarikat, sebenarnya keputusan itu telah diperolehi pada Januari lalu. Maksudnya sejak 3-4 bulan lalu memang telah didapati bahawa COVID-19 boleh menyebabkan masalah diabetes di kalangan kanak-kanak. Jenis yang pertama, diabetes ada 2 jenis, yang pertama dengan yang kedua. Jadi yang pertama ni lebih disebabkan oleh kerosakan pada pankreas. Jadi kalau kita lihat data di sana memang jelas menunjukkan peningkatan diabetes meningkat ya semasa pandemik berbanding sebelumnya. Secara keseluruhannya, mereka yang terjejas teruk ya, terutama yang disebut tadi, yang tingkat tahap 4 ke 5 adalah antara mereka yang paling terkesan ya berbanding dengan tahap 1, 2 dan 3. Dan ini banyak ditentukan gejalanya itu ialah dengan sama ada seseorang itu mendapat vaksin ataupun tidak. Ya, sekiranya mendapat vaksin, kemungkinan untuk tahap keempat dan kelima itu kuranglah. Tapi kalau bisa kata tidak mendapat vaksin, risiko untuk mendapat komplikasi akibat keterukan dan juga selepas itu long COVID agak ketara dan juga menyebabkan kanak-kanak tu mungkin mendapat diabetes mellitus. Prof, long COVID ini sesuatu yang benar. Tetapi adakah terdapat kajian tertentu ataupun perkara yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kesannya terutamanya kepada mereka yang sudah pulih daripada COVID-19? Dari segi kajian, saya tak dapat nak komen secara terperinci ya, sebab kita perlu melaksanakan kajian sebenar di lapangan dan kita tahu bahawa pada kini di saat negara kita masih bergelut dengan keadaan kes-kes ataupun kes COVID ya, masih dilaporkan dan kita tahu peningkatan di kalangan kanak-kanak dan saya harap ada concurrent research ya, ataupun penyelidikan yang berterusan ya, bagi pihak-pihak yang sedang menjalankannya dan kita harap kita dapat dapatan sedemikian bagi meyakinkan kepada kita tentang bagaimana ya seandainya perkara itu berlaku dan tindakan pantas ya, pencegahan dapat dilaksanakan. Namun dari segi kesihatan awam yang saya boleh sebutkan dekat sini, apa yang kita boleh lakukan pada tahap ini ialah segera mendapatkan vaksin. Elakkan anak-anak daripada mendapat jangkitan yang teruk, sekaligus ya mencegah mereka untuk mendapat long COVID dan juga kesan diabetes mellitus ini. Prof, Malaysia sudah mencatatkan statistik berkaitan diabetes yang agak tinggi terutamanya dalam diabetes jenis 1 type 1. Tetapi untuk mereka yang mendapat COVID ataupun pasca COVID-19, adakah terdapat mungkin diet tertentu, diet pemakanan tertentu ketika tempoh pemulihan ataupun selepas pemulihan untuk kurangkan risiko mendapat diabetes ini sebab ia agak membimbangkan apabila dalam kalangan kanak-kanak ataupun remaja berusia bawah 18 tahun sendiri risikonya lebih 100% untuk mendapat diabetes. Yang penting sekarang ni ialah kita kena tahu bahawa penyebab diabetes mellitus adalah disebabkan oleh virus COVID tu. Maksudnya ia menyebabkan kerosakan ada mekanisme tertentu di peringkat sel ya, melibatkan enzim angiotensin 2 dan sebagainya, perubahan metabolik ya, sehingga menyebabkan seseorang itu gagal untuk menghasilkan insulin. Jadi disebabkan oleh jangkitan tersebut, individu berkenaan mendapat masalah diabetes yang dicatatkan oleh penyelidik di Amerika Syarikat yang berkenaan.
Jadi bila dah dapat tu, memang mereka perlu dirawat dan diberikan rawatan dengan rejim ubat-ubatan dan juga makanan. Tapi semasa jangkitan tersebut tidak banyak dapat dilakukan sebab virus tu dah masuk dah already dalam badan seseorang. Jadi apa yang penting sekarang ialah yang pertama kena mengelakkan jangkitan. Itu yang kita kata pematuhan terhadap SOP itu sangat penting. Memang apa-apa pun memang kita kena elakkan jangkitan. Yang kedua, mendapatkan vaksin. Memang kedua-dua perkara ini perlu dilaksanakan bagi mengelakkan jangkitan berkenaan berlaku. Apabila sudah berlaku jangkitan, tidak banyak yang dapat dilaksanakan. Pola pemakanan semasa jangkitan itu hanyalah lebih kepada untuk membolehkan seseorang itu recover ataupun melalui proses pemulihan dengan lebih pantas dan juga mengelakkanlah kemungkinan berlakunya komplikasi yang mungkin akan berlaku. Tetapi tidak banyak dapat dilaksanakan jika seseorang itu sudah mendapat jangkitan. Ya.